Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi terkalung hormat buat Tuan Peneraju acara. Kombinasi kehakiman berpaksikan neraca keadilan. Seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi ummah. Pada tahun 2019, negara kita dikejutkan dengan isu iklan aplikasi temujanji berunsur lucah yang dipaparkan pada struktur iklan diat pemancar cahaya di Bangsar dan Montiara. Berdasarkan maklumat, aplikasi temujanji tersebut diasaskan di negara ini dan menghubungkan lelaki atau perempuan berusia dengan seseorang yang lebih muda di seluruh Asia. Mereka sanggup menawarkan wang atau hadiah sebagai pertukaran kepada hubungan. Hal ini dipandang serius oleh masyarakat Malaysia, khususnya umat Islam, kerana perkara tersebut merupakan percubaan untuk meruntuhkan akhlak. Oleh itu, hayatilah mada syarahan saya pada hari ini di bawah tajuk Akhlak Mulia Pemangkin Ummah Bertamadun. Sebelum isi dibelah kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya untuk menginterpretasikan tajuk syarahan saya pada hari ini. Bertunjangkan Kamus Dewan edisi keempat, frasa akhlak mulia boleh didefinisikan sebagai budi pekerti atau kelakuan yang baik dan luhur. Manakala frasa pemangkin ummah bertamadun boleh ditarifkan sebagai pembentukan umat yang beradab dan cemerlang dalam masa yang singkat. Secara kolektifnya, akhlak mulia pemangkin ummah bertamadun membawa maksud sifat nilai murni dalam diri seseorang menjadi tonggak peradaban sesebuah ummah. Persoalannya, bagaimanakah akhlak mulia mampu menjadi pemangkin bagi membentuk ummah yang bertamadun? Bagi mengupas segala persoalan, akan saya bawakan 3 pragmatik perdana bersama saya. Sidang Kulawangsa Dewan sekalian, menelusuri tunjang hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata sifat amanah pemangkin ummah berakhlak. Amanah menunjukkan sifat tidak menyimpang daripada arahan dan tanggungjawab yang diterima serta bersikap jujur. Sifat ini menunjukkan tanda orang yang beriman dan mereka yang berpegang dengan amanah akan dipercayai dan disenangi. Menurut ahli ulama tafsir terkemuka, Mustafa Al-Maraghi dari Mesir membahagikan amanah kepada 3 bahagian, iaitu amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri dan amanah kepada orang lain. Sekiranya sifat amanah tidak dapat diamalkan dalam diri setiap masyarakat, maka mereka akan dianggap golongan yang mempunyai iman yang sangat lemah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanatu lahu wa la dina liman la ahda lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahawa sifat amanah penting bagi seluruh umat Islam. Ianya membuatkan umat Islam sentiasa berpegang kepada janji yang dilakukan serta memelihara adab dan akhlak yang luhur. Oleh itu, sifat amanah perlu diamalkan sebagai tonggak pembentukan ummah yang berakhlak. Sidang pendengar yang penuh berwawasan, bicara saya yang kedua bertunjangkan kata indikator keadilan diterapkan teras kesejahteraan ummah. Keadilan berasal daripada perkataan adil yang merupakan salah satu isi utama dalam kesejahteraan masyarakat dan negara. Sifat adil ini membuktikan dan meyakinkan bahawa yang salah tetap salah dan harus dihukum, manakala yang benar perlu dibersihkan nama baiknya tanpa melihat latar belakangnya. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW apabila seorang wanita bangsawan disabitkan kesalahan mencuri dan dijatuhkan hukuman hudud. Tetapi ada daripada golongan bangsawan yang merayu kepada Rasulullah supaya tidak dijatuhkan hukuman hudud kerana dia seorang bangsawan.
Seterusnya, baginda menyeru, sesungguhnya seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku pun akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Berdasarkan riwayat tersebut, ianya menunjukkan kedaulatan Islam dan kehebatan undang-undang syariat Allah dalam membentuk ummah yang sejahtera. Hal ini dapat mendidik masyarakat sehingga tiada yang dikecualikan dan sesiapa sahaja yang terbukti bersalah pasti akan dihukum. Warga intelektual Dewan sekalian, menyusul pula gagasan saya yang terakhir berpaksikan nirmala kata sikap patuh dan taat pencetus transformasi pembangunan ummah. Sikap patuh dan taat merupakan satu sikap yang membawa kepada maksud yang sama, iaitu sentiasa menurut perintah dan tidak membantah atau mengingkari kepada sesuatu arahan. Ummah yang bertamadun perlu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta patuh dan taat kepada orang yang lebih tua dengan melakukan segala yang disuruh tanpa membantah selagi perkara tersebut tidak melanggar hukum syarak. Namun pada zaman ini, sikap patuh dan taat sangat tipis dalam diri setiap masyarakat sehingga berlakunya kes seperti pada 23 Mei 2021 apabila seorang wanita cedera kerana dipukul dan ditendang oleh anaknya sendiri. Hal ini berlawan dengan firman Allah dalam surah Al-Aqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Maksudnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh yang demikian, sikap patuh dan taat perlu diamalkan dalam diri setiap manusia. Ianya boleh membentuk ummah yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Sidang Munsyi Dewan, sebagai penutup tirai syarahan, dapatlah saya simpulkan bahawa akhlak mulia mampu menjadi pemangkin bagi ummah yang bertamadun. Sebagai manusia yang mahukan pembentukan ummah yang berakhlak, ayolah bersama kita terapkan akhlak mulia dalam jiwa rohani kita agar mampu menjadikan ummah yang beradab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.